orang-orang yang suka untuk menyebarkan gosip-gosip liar. Dia panggil tasyi' al-fahishah. Tasyi' al-fahishah ni cerita-cerita buruk. Di kalangan kita ni, orang yang suka share benda-benda yang tak baik. Orang yang suka forward benda yang tak baik. Orang yang suka apa dia? Yang suka mengata benda yang tak baik. Suka sebar benda-benda yang tasyi' al-fahishah. Orang ni apa dia? Fil ladina amanu. Yang dia cerita ni di kalangan orang yang beriman pada Allah. Yang dituduh ni orang yang beriman pada Allah. Bagi dia ni Allah sebut terus. Allah kata apa dia? Lahum azabun alim. Aku telah sediakan bagi mereka azab yang amat pedih. Azab ni kat mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-18 daripada surah An-Nur yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا
يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
Sadaqallahul azim. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah mula menerangkan semua ayat-ayat Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni masih lagi dalam bercerita tentang mengenai satu suasana yang kita akan alami dalam hidup kita, di mana fitnah yang mula melata di kalangan masyarakat. Fitnah ni bukan berlaku zaman kita je, berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara fitnah yang besar yang terjadi dalam hidup Rasulullah-nya ialah hadisul ifki. Hadisul ifki ni maknanya satu berita fitnah yang dibawa oleh yang disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuduh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ni cerita panjang yang kita cerita ni. Dan Allah mula terang macam mana keadaan untuk kita ni bila ada tuduhan. Bila berlakunya tuduhan, bagi dua-dua pihak, yang menuduh dan yang kena tuduh. Yang menuduh ni macam mana sikap dia. Allah cerita perangai. Orang yang suka menuduh orang ni, jangan kamu terima tuduhan itu kecuali dia datangkan saksi. Kalau dia tak datangkan saksi, jangan kamu terima fitnah-fitnah yang direka-reka itu. Ini cara Islam diajar. Kemudian yang kena tuduh pula macam mana perangai. Sikap yang perlu kena ada pada diri kita. Dua-dua ni Allah cerita sifat yang mesti ada. Yang kena tuduh, kita jangan ingat tuduhan itu satu benda yang buruk. Jangan. Tapi yang tuduh tu kita kena belajar untuk kitanya tahu bahawa kita dapat pahala daripada setiap tuduhan itu. Kalau orang yang tuduh kita ni, jangan kita ingat habislah kita bila kena tuduh. Habislah kita, jatuhlah kita. Tak. Tapi kita ni Allah sediakan ganjaran. Ganjaran apa dia? Ganjaran pahala. Pahala yang banyak yang Allah jadikan. Manakala yang menuduh ni, kamu jangan terima lagi penyaksian dia sampai bila-bila. Wala taqbalu lahu syahadatan abada. Allah sebut, jangan terima lagi penyaksian dia sampai bila-bila. Ini cara Allah ajar. Jangan kamu jadikan dia pemimpin kamu, jangan kamu jadikan dia sahabat kamu, kecuali dia taubat. Kalau dia taubat, kemudian dia betul-betul insaf pada diri dia, kamu terima dah. Tapi kalau dia jenis tak taubat, kamu jangan terima. Allah ajar pada ayat-ayat sebelum daripada ni kan. Ingat ke tak ingat macam tak ingat dah ni. Ini ayat tambah raya pula hari ni. Dalam keadaan macam ni, macam tak berapa ingat dah ayat yang kita belajar sebelum daripada ni. Di mana Allah ajar yang menuduh, yang kena tuduh, kemudian dalam masa yang sama, kita ni pula macam mana sikap. Ni lalu Allah sebut, yubayyinullahu lakum. Allah cerita, wa yubayyinullahu lakum ayat. Allah terangkan pada kamu ayat-ayat Allah. Kemudian, wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Sebab tu ayat ni datang begitu. Ayatnya lepas pada Allah sebut ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abada. Allah pesan, siapa-siapa yang suka menuduh orang, buat fitnah pada orang, kamu kena ingat sampai bila-bila. Ya'idukumullah. Allah pesan, Allah ingatkan kamu ni dengan jangan kamu ulang sampai bila-bila perangai hodoh tadi. Perangai buruk tadi jangan kamu ulang. Kalau kamu ulang perangai buruk ini, yang menyebabkan kamu ni tidak menjadi orang mukmin. Kalau kamu orang mukmin, kamu perangai kamu kena jaga sikap diri kamu. Sama ada kita kena tuduh, sama ada orang yang menuduh. Dua-dua ni kita kena timbang dalam hidup kita. Kita ni dalam hidup kita dua ni je. Kalau nak berlaku perpecahan di kalangan orang Islam ni, antara sebab apa dia? Sebab kitanya suka tuduh menuduh. Bila tuduh orang, pecah di kalangan kita. Di kalangan kita tuduh orang. Tempat kita ni kan, tuduh apa dia? Tuduh orang tu melakukan liwat, misal contohnya. Tuduh orang ni berzina. Tuduh yang akhir ni tuduh pula makan duit, misal contohnya. Makan duit 90 juta, makan macam-macam gaya. Tuduh kan. Orang Melayu kita ni suka tuduh. Bila tuduh orang, buat fitnah, timbulkan fitnah. Bila kita timbulkan fitnah ni, berlaku di kalangan kita, lama-lama orang lekat. Percaya, ada yang percaya. Ada yang tak percaya di kalangan kita. Ada orang kata, tunjukkan bukti. Jangan tuduh-tuduh gitu. Yang peliknya,
Yang tuduh tu, lepas tu dia suruh orang yang kena tuduh ni buktikan yang dia tak buat, dia panggil. Tak betul dalam Islam gitu. Siapa yang tuduh orang, dia kena bawa datang bukti. Kalau dia tak bawa datang bukti, dia kena sebat sebanyak 80 kali sebat. Kan kita belajar awal-awal dari surah ni. Di awal-awal dalam surah An-Nur ni, siapa yang tuduh orang, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Siapa yang tuduh orang perempuan yang baik, dia tuduh dia ni berzina, kemudian dia tak boleh bawa 4 orang saksi. Yang tuduh tu tak boleh bawa 4 orang saksi. Yang siapa yang tuduh orang, dia kena bawa saksi. Saksi berapa ramai? 4 orang saksi. Kalau dia tak boleh datang 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah. Kena sebat dia sebanyak 80 kali sebat. Yang menuduh tadi, kena pegang dia, pihak kerajaan kena pegang dia. Kamu tuduh orang ni kan? Orang ni berzina, orang ni liwat, orang ni makan duit orang. Okey. Sekarang kamu bawa 4 orang saksi. Kamu tak boleh bawa. Dia kata saya tak ada. Tapi dia kata saya tahu dia buat. Tahu-tahu tu mana saksinya? Kita tanya balik. Mana saksi? Dia kata tak ada saksi. Pegang orang yang tuduh tu, sebat dia 80 kali sebat. Mulut tak cukup skru, dia panggil demikian. Bila mulut tak cukup skru ni, maksudnya mulut longgar sangat. Kamu tuduh orang, kamu kata pada orang, jatuhlah reputasi orang ni. Jatuhlah kebaikan orang ni. Kamu tuduh pula bukan orang lain. Orang Islam juga kamu tuduh. Yang ni yang menyebabkan yang Allah pesan. Lepas pada ni, kamu jangan terima lagi cerita-cerita dia. Bohong lah ni. Orang fasik. Orang fasik ni macam tu lah. Perangai mereka tersebut. Suka nak memecah belahkan orang Islam. Bila kamu makan, orang termakan tuduhan tadi, jadi yang menyebabkan jadi keliru. Orang ni jadi keliru. Bila keliru, kita tak boleh jadi sepakat lagi. Di kalangan kita mula timbul syak wasangka. Timbul benda-benda yang tak baik. Lalu Allah cerita, wa yubayyinullahu lakumul ayat. Aku terangkan pada kamu semua ayat-ayat aku, tanda-tanda kebesaran aku. Itu cara Allah sebut. Aku terang dah pada kamu macam mana nak hidup dalam masyarakat. Kemudian Allah sebut wallahu alimun hakim. Dan Allah ni maha alim, maha bijaksana, kemudian maha mengetahui segala-galanya, hakim, maha bijaksana sampai bila-bila. Itu cara segala keputusan aku ni betul dalam hidup kamu. Lalu Allah sambung lagi, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Orang-orang yang suka untuk menyebarkan gosip-gosip liar, dia panggil tashi'al fahisha. Tashi'al fahisha ni cerita-cerita buruk. Di kalangan kita ni, orang yang suka share benda-benda yang tak baik. Orang yang suka forward benda yang tak baik. Orang yang suka apa dia? Yang suka mengata benda yang tak baik. Suka sebar benda-benda yang tashi'al fahisha. Orang ni apa dia? Fil ladina amanu. Yang dia cerita ni di kalangan orang yang beriman pada Allah. Yang dituduh ni orang yang beriman pada Allah. Bagi dia ni Allah sebut terus. Allah kata apa dia? Lahum azabun alim. Aku telah sediakan bagi mereka azab yang amat pedih. Azab ni kat mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Ayat ni kalau jemaah sekalian yang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, tolong post ayat ni. Senang. Tolong tulis ayat ni. Cerita terus. Siapa-siapa yang suka sangat cerita-cerita bohong, bawa cerita-cerita menyebar di kalangan kita benda-benda yang tak baik. Benda-benda tasyi'al fahishah. Tasyi'al fahishah ni maknanya sebar benda-benda yang buruk dan keji. Dalam Facebook, pelawak untuk melanggar ni pelacur, misal contohnya. Dalam WhatsApp, dia buat benda-benda yang tak baik. Dalam WeChat, dia apa dia? Dia buat benda-benda yang buruk. Tasyi'al fahishah. Tasyi'al fahishah ni maknanya menyebar benda-benda yang buruk, benda yang keji. Dalam Facebook, dia ajak orang berjudi. Dia tawarkan tawaran berjudi. Ataupun dalam Facebook, dalam Instagram, dia buat satu program untuk apa dia? Orang nak melakukan zina. Macam-macam gaya. Sekarang kan kita boleh tengok di Indonesia, penyanyi-penyanyi terkenal, pelakon terkenal tu, dia boleh tawarkan diri dia untuk dilangani pelacur. Dia tawarkan diri dia menjadi pelacur atasan. Bayaran ni mahal lah untuk seorang-seorang tersebut yang kena tangkap kan, polis tangkap baru ni di Indonesia, tangkap dia. Kenapa?
sebar melalui apa dia? Dia sebar melalui WeChat. Melalui WeChat dia. Dia sebar benda-benda demikian. Kemudian melalui orang-orang ternama, VVIP ni, dia panggil. Pelacur-pelacur atasan. Dia sebut demikian. Kena tangkap kan, 2 orang baru-baru ni kena tangkap di Indonesia. Perempuan, dia nak pergi buat konsert. Tapi dalam masa yang sama, dia tipu suami dia dia tipu dah tunang dia. Dia ada tunang dah. Dia ada suami dah. Begitu dah. Kemudian dia pergi ke satu tempat. Kemudian dianya dalam keadaan pelacur. Menjadi pelacur. Macam-macam gaya. Dia guna apa dia? Alat-alat moden ni lah. Alat-alat moden ni. Maknanya ada orang kita ni yang hidup dalam keadaan guna alat-alat moden ni untuk apa dia? Tasyi'al fahishah. Nak sebar benda-benda yang buruk. Benda yang buruk ni termasuk fitnah, termasuk benda-benda yang tak baik ni. Allah kata, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka ni azab yang amat pedih, bukan di akhirat je. Di dunia ni lagi aku dah sedia dah. Lahum azabun alim. Orang-orang yang macam ni Allah sediakan pada mereka nya azab di dunia maupun di akhirat nanti. Fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sebut, aku tahu benda yang kamu tak tahu, hei manusia. Cara Allah sebut demikian. Ini nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, jangan suka sebar fitnah. Jangan suka buat benda-benda yang dikeji. Jangan macam-macam gaya lah. Orang kita ni, dia buat benda-benda yang tak baik. Baru-baru ni bila Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang tarik kes Saman Sarawak Report tu kan. Tarik tu, Ana tulis sikit dalam Facebook Ana. Ana tulis pada minggu yang sudah. Ana tulis, bagi pemfitnah, dia akan menanggung dan menjawab di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang kena fitnah ni, pahala yang Allah sediakan. Cara demikian. Allah sediakan bagi kita. Lepas tu diambil oleh beberapa surat khabar lah. Surat khabar ditulis balik kenyataan Anan. Lepas tu dia komen. Komen ni, yang masuk komen ni, dia kata, ustaz ni bahalul sungguh dia sebut. Ustaz ni, dia tulis ustaz ni bengong. Ada yang tulis penunggang agama. Inilah ustaz penunggang agama dia sebut. Kemudian dia ada tulis, ni bukan akhirat ni dunia lagi. Di dunia kita kira dunia lah. Jangan kira akhirat dia sebut. Ni Allah sebut lahum azabun fid dunya wal akhirah. Orang ni kena azab di dunia maupun di akhirat. Padahal kita bagi tahu, jangan suka hidup memfitnah orang ni. Jangan suka hidup menyebarkan fitnah pun jangan. Kita ni sendiri dalam keadaan yang sebegini, bila kita sebar benda-benda yang kita tak tahu pun, tiba-tiba kita beria-ria nak sebar benda demikian, di akhirat nanti merangkak kita. Merangkak nak cari orang yang kita nak minta maaf di akhirat nanti. Jadi sebelum daripada kita sampai di akhirat, jangan sebar benda-benda yang tak baik. Dia jawab, sekarang dunia kan sibuk apa dengan akhiratnya, disebut demikian. Orang ni orang yang jahil. Ni pun kena azab dah. Dia ni bila dia tulis macam tu memang azab dalam hidup dia. Sengsara orang yang demikian. Yang tulis macam tu pun ada. Yang hantar mesej pun ada. Hantar mesej personal. Tulis personal. Ustaz penuh. Ni bukan ustaz. Ni bukan Ustaz Dosuki. Ni Ustaz Suzuki dia sebut. Sedap dia sebut. Ni macam-macam gaya dia sebut demikian. Kita tengok kesian orang macam ni. Hidup dalam keadaan sengsara. Sakit hati dia tu sampai begitu sekali. Tulis macam-macam gaya tulisan ni. Dalam nak keji, caci, maki pada kita. Benapa yang dia dapat dengan cara demikian? Kita sebut pada masyarakat, janganlah hidup ni suka membawa fitnah. Fitnah ni, bila kita bawa fitnah, kesan apa dia? Kesan dia perbalahan orang Islam. Hidup orang Islam ni berkelahi. Hidup. Daripada dulu lagi, kita fitnah orang liwat, misal contoh. Kita fitnah orang tu liwat. Kawan tu masuk penjara, misal contoh. Kita tak boleh datangkan saksi pun. Lepas pada tu, kawan tu masuk penjara. Dah masuk penjara, kita fitnah dia dengan liwat dan sebagainya. Lepas tu, kita baik pula dengan orang yang kita kata liwat tadi. Nak sebutnya gambaran demikian. Kita yang sebut demikian. Kemudian kita baik pula. Lepas tu kita kata yang lain pula. Orang lain pula makan duit. Yang ni satu benda yang fitnah yang melarat. Pecah orang Islam. Nampak tu bagaimana fitnah ni merosakkan dalam hidup. Islam larang.
Jangan kita hidup dengan keadaan tasyi'al fahisyah. Suka nak bawa perpecahan di kalangan orang Islam. Benar apa yang kita dapat dengan perpecahan yang sedemikian rupa? Waktu Islam diajar penyelesaian. Kamu tuduh orang liwat, orang tu liwat. Si hamba Allah tersebut liwat. Okey, kamu dah datangkan 4 orang saksi. Datangkan 4 orang saksi. Kenapa tak boleh datang 4 saksi? Dia kata tak apa, kami tak datangkan saksi. Tapi kami datangkan tilam untuk jadi saksi saja. Kan dulu kan pikul tilam, pikul macam-macam gaya untuk jadi saksi. Masuk penjara kawan tersebut. Alih-alih keluar-keluar, baik pula 2 orang. Misalnya contohnya. Baik pula yang tuduh dengan yang kena tuduh. Tak apalah. Lepas tu pakat pula tuduh orang lain pula. Tuduh orang lain pula makan duit. Nak sebutnya gambaran apa dia? Ini bagaimana tasyi'al fahisyah. Buruknya keadaan yang demikian. Ni nak marah pun marahlah, nak buat macam mana? Inilah suasana masyarakat kita yang kita lalui. Bingung habis orang dalam keadaan yang pecah di kalangan Islam. Islam di tempat kita ni kan pecah kan? Pecah ni pecah apa ni? Ni fitnah yang terjadi. Bukan zaman kita je. Zaman sebelum daripada kita ni pun hidup macam ni lah. Macam ni. Sampai dibawa bila? Kalau kita tak jaga betul-betul, tak jaga syariat, sampailah kita ni boleh kembali pada Islam, baru hidup sempurna. Selagi mana kita tak hidup dengan cara agama, selagi itulah hidup kita ni semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak di kalangan kita. Lepas tu yang kena tuduh gitu. Yang kena tuduh tu satu. Kita tanya mana buktinya? Yang kita tuduh itulah kena bawa bukti. Mana boleh begitu? Yang kamu yang penuduh itulah kena bawa bukti. Al-bayyinatu ala man idda'i. Siapa yang tuduh orang, bawa saksi. Bawa bukti. Jangan kamu nak suruh orang yang kena tuduh bawa saksi. Tak betul macam tu. Dalam kehidupan kita, yang kena tuduh kena bawa saksi. Kena bawa saksi. Tak betul. Yang menuduh itulah kena bawa saksi. Kena buktikan. Sekarang kamu ada kuasa, kamu buktikan. Betul ke tak betul? Benda yang sedemikian rupa. Ini cara kena faham di kalangan kita ni. Ni cakap banyak kan kena marah betul. Tapi nak sebutnya, gambaran masyarakat kita ni kan. Masyarakat kita jadi berpusing-pusing, berpening kepala di kalangan kita. Kerana melayan si jahil. Orang jahil yang dalam keadaan yang masing-masing dalam keadaan kejahilan ini sendiri. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fid dunya wal tasyi'al fahisyah fid dunya fil ladzina amanu. Di kalangan orang yang beriman itu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka ni, siapa yang buat khianat pada orang mukmin, orang yang beriman tersebut, bagi mereka azab di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kamu tak tahu benda apa yang Allah nak buat pada diri kamu. Allah, ujung tu Allah sebut, tunggulah, tunggu. Senang cerita. Sekarang kamu tak rasa lagi. Sikit lagi kamu akan rasa. Bila kamu hidup dalam keadaan suka bawa fitnah, suka menyebar benda-benda yang buruk ni, akhirnya kamu ni memang di dunia kena azab, di akhirat pun kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Walaula fadlullahi alaikum. Lalu Allah sebut, kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah kurniakan pada kamu. Kelebihan yang Allah bagi ni apa dia? Kita sayang. Allah ulang lagi kan. Sebelum daripada ni Allah dah sebut dah. Walaula fadlullahi alaikum. Ayat yang ke-14. Kalau kita tengok, walaula fadlullahi alaikum, Allah sebut depan nanti kita akan jumpa lagi. Walaula fadlullahi. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaula fadlullahi alaikum. Ayat yang ke-14 Allah sebut lagi, walaula fadlullahi alaikum. Dan ayat yang ke-19, yang ke-19 ni pun, yang ke-20 ni pun Allah sebut lagi, walaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah kurniakan pada kamu. Kan? 3 kali dah tu Allah dah sebut. Walaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Lebihnya Allah bagi pada kita ni apa dia? Fadlullah. Ulama-ulama kata, fadlullah ke atas diri kita ni yang pertama sekali Al-Quran Karim. Al-Quran ni fadlullah. Dan kelebihan yang Allah bagi pada diri kita. Ni mukjizat yang berkekalan sampai akhir zaman. Kalaulah tidak kerana Al-Quran yang memberi panduan pada diri kita,
nescaya kita ni hidup dalam keadaan kehancuran. Hidup di kita ni jadi macam sebuah tak kena dalam hidup kita. Tapi Allah bagi kelebihan ini. Ni kelebihan yang pertama. Yang kedua, fadlullahi alaikum ni apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni fadlullahi alaikum. Nabi Muhammad lah yang menyebabkan kita dapat fadlullah, kelebihan Allah. Lalu ulama-ulama sebut lagi, apa dia fadlullahi alaikum? Yang Allah bagi pada kita. Ulama-ulama kata, warasatul anbiya dipanggil yang disebut dengan fadlullahi alaikum. Warasatul anbiya ni maknanya apa dia? Alim ulama. Lepas pada Allah bagi Quran, Allah bagi Nabi, Allah bagi pada kita alim ulama yang dia. Di kalangan kita ni. Kita ni kan, kalaulah tidak ada alim ulama, tak belajar kita macam ni. Tak duduk kita dengan macam ni. Kita boleh belajar hari ni punca apa dia? Kerana Allah turunkan alim ulama. Bagi pada kita ni. Kalau tidak, kita tak tahu ni. Dulu-dulu tak terfikir kita nak belajar macam ni. Dalam hidup kita. Tak ada dalam hidup kita ni terbayang. Aku ni nak belajar satu huruf, satu ayat dalam hidup aku ni. Tak pernah kita terbayang. Tiba-tiba Allah bagi. Datang pada kita. Duduk, cari tempat-tempat yang terbaik dalam hidup kita. Allah bagi tempat kita ni satu rahmat dalam kehidupan kita. Ni fadlullahi alaikum. Lalu alim ulama sebut lagi. Apa dia fadlullahi alaikum? Orang-orang yang saleh. Lepas pada alim ulama, orang-orang yang saleh yang beramal dengan amalan Islam. Ini fadlullahi alaikum. Kita meniru kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita ni yang duduk dekat dengan diri kita ni, kawan-kawan sahabat-sahabat kita ni, kita ikut mereka, hidup mereka, cara hidup mereka. Ini fadlullah. Ini kelebihan yang Allah bagi pada diri kita. Kita ni asal kita tak datang sembahyang berjemaah, tapi kenapa kita sembahyang berjemaah? Kerana kita ada fadlullahi alaikum. Ni kawan-kawan kita. Kita tengok jiran sebelah pergi sembahyang berjemaah. Tiap-tiap hari sembahyang berjemaah, kita pun tumpang sama pergi sembahyang berjemaah. Macam anda buat contoh, kita datang dengan majlis ilmu ni. Kenapa kita datang majlis ilmu ni? Kerana kawan-kawan kita yang soleh datang majlis ilmu. Buatnya kita dapat kawan-kawan yang rajin shopping manjang kita. Tiap-tiap hari kita ni, kaki shopping je. Shopping, beli-beli barang, timbun kat rumah. Beli-beli barang, timbun kat rumah. Yang jenis demikian. Tapi ada yang jenis kita berkawan dengan orang yang dengan kuliah. Kita pun pergi je tumpang. Tumpang je. Lama-lama melekat pada diri kita. Ini fadlullahi alaikum. Rahmat Allah ke atas diri kita. Allah sebut, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan juga rahmat Allah pada diri, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah pada diri kita. Dua Allah sebut. Fadlullah dan rahmat Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Wa rahmatuhu, rahmat ni dipanggil apa dia? Belah kasihan Allah untuk diri kita. Allah kasihan pada kita. Ni kena tarik perhatian Allah dah. Ya Allah, Allahumma arhamni. Ya Allah, tolong belah kasihanlah pada aku, ya Allah. Bila belah kasihan Allah pada kita, kemuncak dalam hidup kita, kita boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cara demikian. Kerana nak sebut la ilaha illallah ni tak mudah. Nak ulang banyak kali ni pada jemaah sekalian. Nak sebut la ilaha illallah di hujung saat mana kita nak menghadap depan Allah, tak mudah. Tak semua orang boleh mengucap. Ulama-ulama sebut dalam kitab dia kata, daripada 10,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Kerana nak mengucap ni bukan mengucap dengan hafalan, mengucap dengan amalan. Bila kita nak mengucap ni, tak boleh mengucap. Nak buat macam mana? Rahmat Allah je boleh menyelamatkan kita. Rahmat Allah ni, di saat mana sampai di halqum tu, roh sampai di halqum ni, Pak tu, malaikat ambil tangan dia, malaikat tepuk bau dagu kita ni. Pup sekali. Pup sekali tu, pup sekali bau dagu ni tergerak. Lidah kita, Allah kita sebut. Allah tu, keluar terus. Ni rahmat Allah dia panggil. Keluar terus roh kita daripada jasad kita. Tapi kalau tidak kerana rahmat Allah, tak boleh mengucap dah. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh mengucap. Tak mudah nak mengucap ni. Kita nak sebut, nak akad nikah pun tak mudah. Padahal akad nikah ni mudah je patutnya. Benda yang nikmat. Tapi tak boleh nak sebut, saya terimalah nikah Tok Imam. Disebut. Tok Imam pula jadi nikahnya. Ramai mana orang jadi demikian. Nak sebutnya, nak kahwin tak mudah.
nak naik tadi, nak datang mengajar ni, ada seorang hamba Allah telefon pada anak ni, sebut, ustaz macam mana ustaz? Wali tak nak jadi wali pula dia sebut. Ni duduk di majlis nak akad nikah ni, wali lagi. Bukan pengantin lagi, wali lagi. Nak buat macam mana ustaz? Orang semua hadir dah ni. Orang semua dah hadir nak. Ni kan hari orang akad nikah ramai ni. Hari ni hari raya pula ni. Orang kahwin. Dalam keadaan yang duduk dekat masjid itu telefon pada anak. Nak buat macam mana ustaz? Wali tak nak jadi wali. Wali berkerah. Anak perempuan seorang ni je. Anak tunggal pula. Siap dah pakai semua dah. Pengantin lelaki dah sampai dah. Saksi dah ada dah. Tok Imam pun dah ada dah. Tiba-tiba wali tak nak datang. Wali dah setuju dah. Kemarin setuju. Kemarin dulu setuju. Hari ni tak setuju pula. Kelam kabut ni. Nak macam mana? Pujuk Tok Imam tak nak akad nikah. Nak buat macam mana? Padahal nak kahwin. Kahwin ni kan dipanggil. Patutnya mudah je urusan. Tapi nak gambarkan tentang bagaimana susahnya. Tu nak kahwin susah. Nak kahwin pun susah. Kalau nak mati lagi susah. Nak sebut sampai tahap demikian. Allahu Akbar. Macam-macam gaya dah. Menangis-nangis pengantin perempuan. Dah kenduri dah siap dah. Kenduri dah tempah semua dah. Kemudian pengantin lelaki dah ada dah. Tu cara demikian. Allahu Akbar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, wa annallaha raufur rahim, dan Allah ni maha belas kasihan, maha rauf, maha rasa lemah lembut. Rauf ni maknanya cukup lemah lembut di kalangan. Jarang dah orang Melayu kita nak letak nama Rauf kan. Dulu ramai orang Melayu kita ni sebut Abdul Rauf. Sekarang kalau sebut nama Rauf, tua je bunyi. Rauf ni nama Allah. Dia panggil innallaha raufur rahim. Rauf dia panggil. Kalau kita dapat anak cucu ke, letaklah nama anak Abdul Rauf. Hamba yang maha lemah lembut sangat orang. Tak ada dah kitanya nak letak demikian. Rahim pun lemah lembut juga. Bahasa Melayu kita ni bahasa yang tak banyak terjemahan dia. Kita banyak ambil bahasa orang, kan? Kita guna bahasa orang. Bahasa Melayu ni yang sebenarnya ada 4 je, tak silap. Cikgu-cikgu bahasa Melayu ni dia tahulah. Besi tu bahasa Melayu sebenar. Padi ke apa? Padi. Dia ada 4 je kalimah yang menunjukkan kalimah yang dinamakan dengan apa dia, kalimah bahasa Melayu. 4 je bahasa Melayu. Yang lain tu campur je semua. Campur jadi bahasa Melayu. Tu. Nasi begitulah lebih kurang. Tak ingat dah hananya. Padi, nasi, besi, ada berapa? 4 tak silapnya. Kalimah bahasa Melayu yang sebenarnya. Cikgu bahasa Melayu pun tak ingat dah. Allah sebut, aku ni innallaha raufur rahim. Aku ni maha rauf, dan juga aku ni maha belas kasihan dengan hamba. Ya ayyuhallazina amanu. Lalu Allah sambung lagi, wahai orang yang beriman pada Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu biarkan hidup kamu mengikut jejak langkah syaitan. Hidup ni jangan buka ruang untuk syaitan menguasai diri kamu. Allah sebut, bila kamu buka ruang syaitan menguasai diri kamu, menyebabkan kamu ikut jejak langkah syaitan dalam hidup kamu. Ruang syaitan masuk ni banyak dalam diri kita ni. Ruang syaitan masuk melalui marah. Syaitan masuk melalui dengki. Syaitan masuk melalui apa dia? Melalui kita ni cemburu. Dia ada lebih kurang 10 pintu syaitan yang biasa syaitan masuk dalam tubuh badan manusia. Bila kita marah sangat, syaitan masuk. Kemudian bila kita cemburu, dengki, syaitan masuk. Bila kita cinta dunia kita terlampau kuat, syaitan masuk. Jangan buka ruang ni. Disebut, kalau para hadirin sekalian nak tahu jalan syaitan, pintu syaitan ni, cuba baca dalam buku Dr. Fathiyah Khan. Dalam apa erti saya menganut Islam. Dalam buku tu dia tulis, ada lebih kurang 10 pintu yang biasanya syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Syaitan masuk melalui jalan cintakan dunia. Nak sangat pada dunia, menyebabkan syaitan ni jadikan diri kita ni tamak halaba. Bila kita tamak halaba, datang lagi.
Datang lagi. Syaitan ni akan menguasai diri. Kita akan tertutup jalan untuk yang disebut jalan ke akhirat Allah. Bila kita ni hidup terlampau fikir tentang dunia, hidup ni fikir tentang dunia, kita tak fikir jalan akhirat. Lalu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu biarkan diri kamu mengikut jejak langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan. Lalu Allah sebut lagi, siapa-siapa yang mengikut jejak langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya. Perangai syaitan sentiasa mengarahkan kamu melakukan perkara yang fahsyat. Fahsyat maksudnya apa dia? Benda yang keji. Benda yang kalau kita sebut pada anak-anak kita, kalau dia nak pegang benda-benda kotor, kita sebut yet. Kita sebut. Syaitan ni suka sangat buat benda, nak suruh manusia ni buat benda panggil. Benda yang fahsyat. Fahsyat ni bunga-bunga. Bunga-bunga. Dia bukannya buat lagi benda yang mungkar tu, tidak. Dia ada 3 dalam peringkat ulama-ulama sebut. Dalam agama ni, benda yang tak baik ni ada 3. Yang pertama fahsyat. Yang kedua mungkar. Yang ketiga wal bagh. Bagh maknanya melampau. Benda yang fahsyat ni bunga-bunga. Bunga-bunga nak buat benda yang tak baik. Dalam hidup kita ni kan ada bunga-bunga. Bunga-bunga bangun tidur pening kepala. Rasa tak mengumpat lagi ni kot. Itu pening kepala. Lepas tu kita kata apa dia? Pergi mengumpat lah. Itu dia panggil fahsyat. Bunga-bunga. Bunga-bunga ni kena tutup dalam hidup kita ni. Jangan ada bunga-bunga untuk nak buat benda yang tak baik. Dalam hidup kita ni, baru berbunga-bunga nak buat benda yang tak baik. Fahsyat. Dia panggil. Ramai orang yang terjebak yang ni. Dia mula-mula bunga-bunga dahulu. Lama-lama dia buat benda yang mungkar. Lepas pada dia buat benda yang mungkar, peringkat yang ketiga apa dia? Dia wal bagh, dia melampau. Dia bangga dengan mungkar yang dia buat. Bila dia rasa bangga dengan mungkar yang dia buat ini, dia rasa besar dengan benda yang mungkar yang dia buat, yang ni bahaya sungguh dalam hidup dia. Sebab tu Islam dia ajar, syaitan ni, bunga-bunga ni pun dia ajar kita buat. Macam Nabi Adam AS. Bila dia pujuk Hawa. Dia pujuk melalui Hawa. Dia kata apa dia? Makanlah buah dalam syurga ni. Kalau kamu makan, ini dipanggil bunga-bunga. Kalau kamu makan buah ni, kamu kekal dalam syurga ni sampai bila-bila. Padahal Allah sebut, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Allah pesan dah. Kamu hiduplah dalam syurga ni sampai bila-bila, wahai Adam. Kamu boleh duduk dalam syurga ni sampai bila. Cuma aku pesan satu je. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni. Tapi syaitan ni, dia pujuk. Pujuk Nabi Adam tak boleh. Nabi Adam kata tak. Nabi Adam sebut. Tak boleh. Pujuk melalui Hawa. Pujuk melalui Hawa kan. Bila pujuk melalui Hawa tu, pergilah. Sekali je, bukan banyak pun. Lama-lama termakan pujuk. Termakan pujuk ni, dia mula-mula buat. Pujuk dahulu, pujuk lagi. Pujuk yang kedua pergi. Pergi dekat dengan Nabi Adam AS. Pergilah makan. Suami ni pula kena isteri pujuk. Lepeh tu. Isteri kalau dia pujuk suami kan. Boleh lah bang. Boleh ya. Boleh lah. Boleh. Lama-lama boleh lah. Ni suami ni. Nabi Adam AS ni pergi makan sungguh. Makan tu benda mungkar dia panggil. Bila makan tersebut mungkar. Maknanya selagi mana kamu tak buat, dia panggil fahsyat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sungguhnya syaitan ni, wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Dia akan suruh kamu buat benda-benda yang fahsyat, benda-benda yang tak baik. Wal munkar. Lepas mana tu kamu akan bersama buat benda yang mungkar. Wawul atfi panggil. Waw ni waw lepas pada mana kamunya buat benda yang fahsyat ni, kamu akan serta buat sekali benda yang mungkar. Lepas pada ni kamu akan buat. Dipanggil demikian. Dia kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada dua. Wawul ma'iyah dengan wawul atfi dipanggil. Waw ataf. Kalau orang belajar bahasa Arab lah. Ni buat-buat tak faham lah senang katanya. Tapi nak sebutnya, lepas pada kamu buat yang fahsyat ni, kamu akan buat benda yang mungkar. Lepas pada sebut. Dipanggil demikian. Lepas pada itu, walaula, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian, walaula fadlullahi alaikum. Kalaulah Allah tak bagi kelebihan pada diri kamu.
dengan benda yang kamu buat itu. Lalu ulama tanya, fadlullah tu apa dia? Sekali lagi. Fadlullah. Tadi kita sebut fadlullah tadi. Allah sebut walaula fadlullahi alaikum. Lalu ulama tanya, fadlullah yang kat sini ni apa dia? Yang Allah bagi. Taubat. Ruang taubat. Bila kamu buat benda yang dilarang oleh Allah, benda yang yang tak diberi oleh Allah, tiba-tiba Allah tutup jalan untuk kamu kembali. Nescaya kamu tak boleh balik kepada Allah sampai bila-bila. Tapi Allah bagi kelebihan. Walaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidakkan kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Apa dia? Allah bagi ruang taubat. Bila terbuat benda yang dilarang oleh Allah, kita terbuat benda yang dihalang oleh Allah, tiba-tiba kamu buat juga, Allah buka ruang untuk kamu kembali pada Allah. Apa dia? Taubat. Balik pada Allah. Fadlullahi alaikum. Taubat. Kita minta ampun pada Allah. Kalaulah tidak kerana taubat yang kamu lakukan di atas dosa yang kamu buat itu, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah. Rahmat Allah kat sini apa dia? Keampunan. Allah ni bila kita buat dosa, kemudian kita taubat. Kita buat dosa, kemudian kita taubat. Kita buat dosa, kemudian kita taubat. Allah ampun dosa. Ini nak sebut, tak ada satu pun keampunan yang kita minta, tiba-tiba Allah tak ampun. Tak ada. Allah ampun. Dengan syarat, kita taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bila kita ni sendirinya, rahmatnya Allah pada diri kita ni, kita buat dosa, Allah marah dengan dosa kita buat. Kemudian Allah ampunkan dosa kita. Bila kita minta ampun pada dia. Bila kita ampun, dosa sebesar mana pun. Dosa sebesar mana pun Allah terima. Keampunan dosa yang kita lakukan. Cuma datang dalam hati kita ni, betul ke Allah ampunkan dosa? Itu syaitan. Bila datang dalam hati kita, Allah tak ampun lagi kok dosa aku ni. Allah tak terima lagi kok taubat aku ni. Kita rasa macam tu, itu makna gangguan syaitan pada diri kita. Meletak dalam diri kita ni ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa rahmatuhu, rahmat Allah. Dosa banyak mana pun, timbun bagaimanapun dalam hidup kita ni terbuat benda yang dilarang oleh Allah. Allah kata, dan kerana rahmat akulah yang menyebabkan aku ampunkan dosa kamu. Ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah tidak kerana keampunan aku, tak ada seorang pun yang dia dalam keadaan yang dia bersih sampai bila-bila. Ma zaka minkum ahadin abada. Tak ada seorang pun yang bersih di kalangan kamu sampai bila-bila. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah sebut, aku tetap menyucikan bagi sesiapa yang dianya dikendaki untuk disucikan. Siapa dia? Orang yang hidup dalam keadaan tepat cepat, bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah dalam hidup mereka. Wallahu sami'un alim, kerana Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui di atas segala sesuatu. Cuma yang kita tak taubat ni sebab apa? Sebab sombongnya. Sebab sombong. Jangan kita sombong. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis Rasulullah kata, la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah kata, tak akan masuk dalam syurga bagi siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarrah perasaan sombong. Tak masuk syurga. Selagi disebut dalam hadis yang lain, kerana sombong inilah manusia diselam dalam api neraka Allah. Diselam selama 1000 tahun. 1000 tahun, selam 1000 tahun tu. Kemudian Allah angkat balik. Allah tanya, kamu mengaku tak aku ni Rabb kamu? Kemudian dia sebut, tak mengaku lagi. Tak mengaku lagi. Allah selam lagi, 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Disebutnya, ini dipanggil nafsu. Nafsu ni, sebelum nak dihantar pada manusia ni, Allah selamkan dahulu dalam neraka. 1000 tahun. Tarik, naik. Kamu mengaku tak aku ni Tuhan kamu? Lalu nafsu kata, tak mengaku. Selam lagi 1000 tahun lagi. Kemudian, angkat lagi 1000 tahun, tanya balik. Kamu mengaku tak aku ni Tuhan kamu? Tak mengaku. Kemudian selam balik. Selama 1000 tahun lagi. 3000 tahun. 3000 tahun selam tu, disebut dalam kitabnya cerita demikian. Bila selam, angkat saja, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Adakah kamu mengaku aku ni Tuhan kamu? Kali 3000 tahun tu, baru dia jawab, qalu bala. Ya, kamu Tuhan aku.
Tu baru mengaku. Roh nak sebutnya nafsu kita ni dalam jiwa kita ni degil. Asalnya degil. Salam. Lepas pada tu baru angkat tu kali 3,000 tahun. Daripada api 1,000 tahun merah, 1,000 tahun biru, 1,000 tahun jadi putih. Api neraka ni Allah nak buat tersebut. Kemudian manusia ni masuk ni. Tu yang jadi sombong tu. Tu yang ada lagi. Saki-baki sombong tu ada lagi. Tak rasa lagi. Yang tak nak semayang kan sombong. Yang tak nak tutup aurat tu kan sombong. Manusia ni jangan ada. Lagi mana kamu sombong, lagi tu kamu tak bersih. Sampai bila? Belajar untuk kita ni membuang kesombongan, untuk kita jadi bersih. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Macam mana nak suruh bersih? Kamu taubat. Bila kamu taubat, kamu tak sombong. Mulut kita ni tiap-tiap hari ni, Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Jalan je mulut kita, Allah maghfirli, ya Allah maafkanlah saya ya Allah. Ni mulut kita ni, tubna, aku bertaubat pada kamu ya Allah. Wa raja'na, aku balik pada kamu ya Allah. Wa nadimna, aku menyesal ya Allah. Ala ma fa'alna, di atas segala perbuatan yang aku lakukan ya Allah. Ni biada. Kalau tidak, belagak memanjang dalam hidup kita. Jadi sombong sepanjang masa diri kita. Sebab tu Allah kata, walaula fadlullahi alaikum. Allah sebut demikian. Allah buka ruang untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.